bag dia jenama seperti Louis Vuitton apa semua ni. Bukan kau kenal pun Louis Vuitton ni siapa kan, entah tukang masak ke, tukang sapu sampah ke kan. Tiba-tiba orang bangga Louis Vuitton kan, dengan design yang pada saya macam tak cantik langsung sebenarnya apa Louis Vuitton ni, dan penuh dengan salib apa semua, salib daripada France, salib gereja paus dan sebagainya. Dan saya nak bercerita juga tentang lambang-lambang orang pakai t-shirt minum dekat Starbucks, tapi kita tak pernah bertanya siapakah perempuan yang menjadi logo dekat Starbucks ni. Perempuan yang menjadi logo dekat Starbucks ni adalah namanya Puteri Semiramis, iaitu seorang puteri ahli sihir yang paling dahsyat sekali di Babylon, yang merupakan ibu kepada Namrud, yang kemudian Namrud kahwin dengan dia dan mendapat anak menjadi Tamus kan. So inilah juga asalnya konsep Trinity itu, iaitu Namrud, Semiramis dan anak mereka Tamus. Semiramis ni mak Namrud, dan Namrud kahwin dengan mak dia sendiri. Di dalam pelbagai legenda nama je bertukar-tukar. Ada yang memanggil dia Esther ataupun Easter ataupun Inanna ataupun juga Ishtar. Jadi ini adalah orang yang sama sebenarnya. Ishtar, Inanna, Esther, Astor, Astaroh, semuanya adalah Semiramis, iaitu ahli sihir paling dahsyat di Babylon yang dipuja-puja oleh semua penyembah jin, iblis, Dajjal, Freemason, Illuminati ini kerana kuasa sihirnya yang dahsyat. Dia orang ni memang suka bab-bab sihir ni. Ni Semiramis, Nimrod anak dia. Last Nimrod tu kahwin main dengan mak dia, dapat anak lagi satu namanya Tamus. Dan inilah dia asalnya konsep Trinity. Dan kemudian apabila zaman Kristian pula ditukar menjadi Jesus, Mother Mary, Maryam dan juga Roh Kudus. Dan sebenarnya Semiramis ni jugalah yang Statue of Liberty di New York itu, yang sekarang pun dah ada dekat Arab Saudi di Jeddah. Dan ini dia berkepak dengan ada ular dua dekat tepi dia, sama juga Ishtar ni ataupun Semiramis ni. Dan kepalanya bercacak dengan besi tu kerana sebenarnya dia pernah ditangkap dan dicocok kepala besi dia sebab dia ahli sihir, tapi dia tetap hidup. Itu legendanya lah. Jadi inilah yang sebenarnya perempuan yang berada di Starbucks. Inilah dia perempuan yang berada di Statue of Liberty di New York dan juga di Jeddah. Jadi bayangkan sebenarnya yang kau minum, yang kau kena sihir. Dan kenapa ramai kita makin bebal, makin gelap hati. Orang cakap benda betul pun tak nak dengar. Orang bagi tahu macam-macam pun sekarang. Kalau kita tengok budak-budak muda kita sekarang, even dalam komen-komen dalam ini pun, walaupun benda berfakta, walaupun benda ada research, walaupun ada ayat Quran apa semua, tetap akan ada yang dislike, tetap akan ada yang kata macam-macam yang sebenarnya langsung tak boleh nak berfikir, dan kerana gelapnya hati, kerana sihir-sihir yang dijalankan. Ini salah satu lagi benda yang boleh mendatangkan kurafat dan syirik, iaitu the Eye of Fatimah ni, ataupun the Eye of Fatimah ataupun Hamsa, tangan Hamsa, ada mata satu ni. Selalu kalau orang pergi Turki, orang pergi Syria, orang pergi ke Palestin akan membeli benda ni, membawa balik seolah-olah kononnya nak menjaga rumah daripada kena sihir ataupun kena jin. Inilah sebenarnya syirik, inilah sebenarnya kurafat. Kau dah percaya pula mata ni, binatang ni pula yang boleh menghalau jin apa semua. Kenapa tak nak solat? Kenapa tak nak baca Quran, doa dan zikir? Kenapa nak letak benda-benda ni? Bergantung nasib dan lebih mempercayai benda-benda ni bawa balik. Dan kononnya benda ni Islamik sebab dibeli di Turki, dibeli di Syria, dibeli di Palestin. Anda tidak sedar bahawa di Turki, di Syria dan Palestin juga ada Yahudi. Dan ajaran Kabalah itulah sebenarnya yang banyak merebak di dalam ajaran-ajaran Islam, di dalam tarikat-tarikat Islam, di dalam Syiah dan sebagainya. Syiah ni dicipta oleh Yahudi. Asalnya Syiah ni adalah pasal politik, tapi Yahudi pergi racun sampai akidah pun lagi, sampai Quran pun lagi, sampai hukum hakam pun lagi. Kalau betul pasal politik, kalau macam tu Syiah hanya bergaduh dengan orang Islam pasal politik.
Tapi Syiah yang seperti mana yang kita tahu dah totally benda lain. Dia ada satu agama lain, kan? So, ini juga banyak dalam Syiah di Iran, banyak benda-benda ni. Satu lagi benda masyarakat Melayu, nak menghalau jin, hantu apa semua letaklah dalam kuda. Saya tak tahulah dari mana datang benda ni, tapi benda ni sama je macam Taoism ataupun Buddhism yang meletakkan benda cermin yang ni ni untuk menghalau hantu. Sama je kau letaklah dalam kuda untuk halau hantu, kau letak ni. Jadi apa gunanya kita bersolat? Apa gunanya kita berdoa dan berzikir? Kepercayaan dan tauhid kepada Tuhan tu kita percaya Tuhan saja. Dan lagi satu ni juga suka dalam masyarakat Melayu, iaitu bertangkal-tangkal pada baby yang baru lahir, meletakkan benang hitam, benang merah, dan ataupun diletakkan benang di perut ataupun jampi serapah, yang kebanyakannya semua adalah sihir. Engkau guna jin untuk lawan jin. Sebenarnya jin dengan jin tu mainkan kau je. Yang satu ni attack, yang satu ni konon-konon tolong. Sebenarnya dua-dua jin